Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana limpah dan inayahnya kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, untuk meneruskan kehidupan kita dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kesihatan yang baik. Yang mana kehidupan dan kesihatan ini tak lain tak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Mafhumnya, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan beribadah. Mudah-mudahan dengan firman Allah tadi dapatlah kita gunakan kesempatan yang ada ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, untuk hari ini saya ingin berkongsi cara bacaan Al-Fatihah. Kenapa saya ingin kongsikan cara bacaan Al-Fatihah? Sebab yang pertama, Al-Fatihah ni adalah salah satu rukun di dalam sembahyang. Bila dinamakan rukun di dalam sembahyang ni, tak lain tak bukan dia wajib kita belajar. Kita wajib belajar cara membaca surah Al-Fatihah. Wajib. Sebab dia melibatkan rukun, dia melibatkan sembahyang kita. Jika kita tersilap, contohnya jika kita tersilap makhraj ataupun huruf-huruf di dalam Al-Quran, kita tersilap sebut makhraj huruf ke, ataupun tersilap sebut huruf ke, atau tersilap sebut baris ke, jika kita tersilap tu semua tu kita buat dalam sembahyang kita, maka dia akan terjejas sembahyang kita, dan paling kita takut sekali ia menyebabkan batalnya sembahyang kita. Dah berapa lama kita sembahyang? Daripada umur kita akil baligh sampai sekarang, kalau kita baca Al-Fatihah tunggang langgang, macam mana sembahyang kita? Jadi sebab itulah saya ingin berkongsi sedikit cara bacaan Al-Fatihah. InsyaAllah kita sama-sama kongsi. Mungkin yang dah biasa belajar, dia boleh murajaah balik, mudzakarah balik, ataupun diulang kaji balik apa yang dia belajar. Dan yang mana belum biasa belajar atau belum biasa dengar ceramah daripada mana-mana ustaz, hari ni dia kena perbaiki dan perbetulkan bacaan Al-Fatihah. InsyaAllah saya akan terang satu persatu daripada Bismillahirrahmanirrahim sampailah waladdallin. Baik, Bismillah tu pun dikira rukun. Jangan kita ni diingatkan Bismillah tu tak rukun, itu masalah. Kalau mengikut mazhab fiqh Syafi'i ni, Bismillah tu dikira rukun. Kita ni boleh kalangan orang Malaysia ni, kita ni di sini semuanya bermazhab Syafi'i. Jadi Bismillah dikira rukun. Bila Bismillah dikira surah Al-Fatihah. Bila dikira dalam surah Al-Fatihah, maka dia pun dijadikan rukun juga. Ada salah satu dalam rukun qauli dalam surah Al-Fatihah, insya-Allah. Baik, kita akan terangkan pada Bismillah. Lepas Bismillah kita akan terangkan macam mana kita nak baca. Macam contoh kita nak baca lafaz Allah tu. Ada lafaz Allah ni ada kena baca tebal, ada kena baca nipis. Macam Bismillah tadi kan, Bismillah, adakah kita boleh baca dengan Bismillah? Saya akan terang satu-satu dan cara bacaan yang betul, dan yang mana selalu orang tersilap, saya akan terang satu persatu, insya-Allah. Sebelum kita meneruskan
pengajian kita pada petang ni, saya ingin membuat satu iklan sikit, okey, yang mana berminat untuk belajar tajwid dan Al-Quran secara percuma. Okay, sekali lagi saya ulang, yang mana berminat untuk belajar Al-Quran dan tajwid secara percuma boleh datang ke Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia, Yayasan YPM, yang tertera di bawah ni. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, boleh hubungi 05890 0112 atau 05890 0172, ataupun terus melayari website dia ypem.asia. InsyaAllah. Okey, di manakah tempat Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia ni? Dia bertempat di Gunung Semanggul ataupun Bukit Merah, Gunung Semanggul, Perak. InsyaAllah kalau search di map ataupun Waze, memang akan terus jumpa YPM Bukit Merah. Search YPM Bukit Merah, keluar terus, boleh ikut direction tu, InsyaAllah sampai terus ke sini. Baik, kat sini kita akan ajar daripada basic hinggalah ke orang kata apa, profesional sikit lah. Daripada basic ni maksudnya daripada makhraj huruf, daripada sifat huruf, daripada hukum tajwid. InsyaAllah kita akan ajar macam tu. Dan InsyaAllah dalam 2 hari tu memang kata apa, lengkap lah kita akan ajar. Kau balik tu maksudnya dia tahu dah macam-macam. Ataupun yang kata apa, dalam 2 hari ni yang mana ada masalah nak sebut huruf, masalah nak keluarkan huruf tu, contohnya yang paling orang selalu tersilap ni huruf ra, huruf kha, huruf qa, dia tak erti nak beza. InsyaAllah kalau datang sini kita akan train, kita akan latih sampai dah dia boleh sebut huruf tu. Macam tu sekali. Baik, InsyaAllah 2 hari yang tuan-tuan dan puan-puan datang ni, InsyaAllah kita akan bagi sebaik mungkin, InsyaAllah. Baik, kita teruskan dengan pengajian kita. Okey, baik. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita ulang balik. Yang saya ulang ni, kita ulang sambil saya terangkan yang mana kita baca. Kita baca dengan betul. Baik. Okay, baik. Kita tengok dulu daripada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Bismillah. Okay, huruf sin. Kita bulatkan huruf sin. Huruf sin ni sifat huruf dia safir. Apakah yang dimaksudkan dengan safir ni? Safir bermaksud desir. Jadi bila sin kita
sukunkan dia, kita matikan dia. Bila kita sambungkan ada huruf sebelum dia, sambungkan dia. Contoh macam ni, bis. Jadi kita tekankan sikit kat huruf sini. Bis. Bunyi ada desir sikit. Bismillah. Bismillah. Sebab apa kita kena tekankan sikit untuk bunyi desir ni? Sebab kita nak bezakan huruf sin dengan huruf tha. Huruf tha tak ada desir. Huruf tha. Ni huruf tha ni. Ni huruf tha. Ni huruf sin kita desirkan, kita rapat gigi. Huruf tha ni. Baik. Bismillah. Millahi di sini. Millah masukkan huruf mim ke dalam lam ni. Millahi. Okey, lafzul jalalah ni. Masukkan ke dalam lafaz Allah ni ataupun lafzul jalalah ni. Bismillah. Millah. Jadi millah masukkan. Jadi millah. Jangan kita bunyi millah. Sebab apa kena bunyi millah? Sebab sebelum lafaz Allah ni, ada huruf berkalimah bertanda berbaris kasrah. Ada huruf berbaris kasrah. Bila berbaris kasrah, maka kita kena nipiskan kalimah Allah. Bismillah. Jangan baca bismillah. Allah ni dia bukan semuanya kita kena lafaz tebal. Macam Allah. Millah. Dia ada yang kita ada waktu dia kita kena lafaz secara nipis. Ada yang waktunya kita kena lafaz secara tebal. Waktu maksudnya bila kena tebal, bila kena nipis. Kalau tebal ni sebelum dia tu berbaris fathah. Kalau nipis dia tu sebelum dia tu berbaris kasrah. Macam ni. Ni berbaris kasrah lah ataupun baris bawah. Maka kita kena nipiskan kalimah Allah. Bismillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hirrahman. Masukkan ke dalam huruf ra. Hirrahman. Ra tebalkan. Jangan baca Bismillahirrahman. Bila rah tu salah. Ra ni tebalkan. Rah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Ni dua harakat. Nirrahim. Nirrahim. Ni dulu lah. Sebelum kita masukkan ra tu, ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita tertukar jadi macam nu. Setengah ni saya bisa dengar dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi nu. Dia baca dengan dhammah ataupun dia baca dengan baris depan. Bila baca dengan dhammah, bila baca dengan baris depan, salah. Sebab apa? Dia tukar baris. Bila tukar baris, tukar baris dengan sengaja dalam sembahyang, batal sembahyang kita tu. Jadi hak yang makmum biasa kalau dengar ni, untuk imam ni baca salah ni, dia boleh niat mufarakah untuk berpisah dengan imam. Baik. Jadi jaga sini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai tertukar jadi baris dhammah. Nirrahim. Ra di sini pun tebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Okey, nirrahim di sini. Jangan kita ada sabdu, jangan kita pandai-pandai tambah sabdu di atas huruf ha. Yang macam mana orang lalu kata ditambah, pandai-pandai tambah sabdu ni. Contoh dia bacaan dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bunyi rah dulu. Bila bunyi rah dulu salah. Dia buat macam rah, macam Rahman ni. Ar-Rahman ni ya kena bunyi rah sebab ha ni tanda sukun. Tapi untuk Haim kita tak boleh bunyi dengan rah sebab ha ni dia berbaris kasrah. Dia ada baris, dia tak ada tanda sukun, tak ada tanda sabdu. Tanda sabdu ni di huruf ra. Jadi bila kita bunyi rah tu ibarat kita dah tambah sukun ataupun tambah sabdu. Salah besar. Jadi ini pun salah besar ni, salah-salah macam ni, salah yang boleh menyebabkan batalnya sembahyang kita. Okey, baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Him di belakang sekali ni. Him di belakang ni boleh panjang. 2 harakat pun boleh. 4 harakat pun boleh. 6 harakat pun boleh. Tapi yang lebih afdalnya, 4 harakat. 4 harakat. Dia afdalnya 4 harakat. Baik, kita ulang balik bacaan ni. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sambung. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Hamzah wasal ni. Ni Hamzah wasal ni. Ini Hamzah wasal. Hamzah wasal. Kita baca dengan baris fathah ataupun baris depan, baris atas. Alhamdu. Alhamdu. Okey. Baris fathah masukkan ke dalam huruf lam yang bertanda sukun. Alhamdu. Jadi macam alhamdu, kita jelaskan lam tu. Alhamdu. Jangan kita mengqalqalahkan atau kita melantunkan bunyi lam tu. Contoh dia melantunkan macam mana? Alhamdu. Dia bunyi la salah. Kena jelaskan huruf lam ni. Alhamdu. Okey. Alhamdulillah. Ha jaga di sini huruf ha pedas. Ha pedas. Huruf ha ni kita nak sebut dia ni ibarat kita makan cili. Kalau kita makan cili, benda pedas ataupun makan benda pedas, makan pedas lepas tu kita sebelum dapat air je bunyi pedas. Itulah makhraj huruf ha. Huruf ha makhrajnya di tengah kerongkong. Ha di tengah kerongkong ni. Alhamdu. Makhraj huruf ha ni dia berkongsi dengan makhraj huruf ain. Okey. Sekejap kita tengok macam mana huruf ain pula. Di sini macam alamin lah. Kita tengok. Okey. Alhamdu. Jangan tertukar dengan huruf ha. Jangan baca alhamdu. Alhamdu dengan alhamdu tu berbeza. Kalau kita tukar sendiri ataupun kita sengaja nak tukar jadi ha tu, maka terbatas sembahyang kita. Sebab apa? Dia merubah maksud. Alhamdu. Dia jadi ha. Kalau kita tukar dengan ha ni, berubah maksud. Kita tukarkan ha ni dengan ha ni, maka dia berubah maksud. Ha ni kalau kita tukar jadi alhamdu, bermaksud segala kemusnahan. Kemusnahan. Na'udzubillah min zalik. Jadi bukan alhamdu, dia kena alhamdu. Baik. Seterusnya alhamdulillah. Lillahi. Lillahi di sini kita jumpa lagi lafzul jalalah. Kita teranglah tadi. Lafzul jalalah ni kita tengok huruf sebelum dia tu. Kalau huruf sebelum dia tu berbaris fathah ataupun berbaris dhammah, barulah kita tebalkan. Tapi di sini berbaris kasrah. Bila baris kasrah kita kena nipiskan kalimah Allah. Bunyi lillahi. Jangan bunyi lillahi. Lillahi itu salah. Baik. Alhamdulillahi. Sambil kita tebalkan, sambil kita nipiskan, panjangkan juga lillahi. Sebab kalimah Allah ni dia ada ibarat macam ni. Ini perkataan asal dia. Sebab apa dia jadi kenapa kita dah berubahkan tulisan dia ni? Sebab kita tak mau samakan kalimah Allah ni dengan kalimah Allata. InsyaAllah nanti kalau mendatang sini kita akan cerita lebih detail kenapa dia berubah kalimah Allah ni. Baik. Okay, lillahi. Sambil kita nipiskan, kita panjangkan. Alhamdulillahi. Lillah. Okay, baik. Rabbil alamin. Tekankan sikit dekat huruf ba ni, ada tanda sabdu. Rabbil alamin. Al-alamin. Al-alamin. Huruf ain. Huruf ain ni jaga. Huruf ain jangan kita samakan dengan huruf hamzah. Anda baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin salah. Alamin tu bukan huruf ain. Itu huruf hamzah. Yang ain
makhraj huruf dia di tengah kerongkong. Dia sama makhraj huruf dengan huruf ha. Okey. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah kerongkong. Jangan kita baca di makhraj huruf a, ataupun kita pandai-pandai kita pergi baca huruf ain di hidung. Siapa yang selalunya ain ni ramai orang pakai hidung. Huruf ain ni dia tak pakai hidung. Huruf ain ni kita kata apa? Huruf ain ni dipakai di kerongkong ya. Dia tak pakai hidung. Hidung ni contoh kalau kita nak detect huruf ain ni senang je. Kita tutup hidung. Kita sebut a. Kalau boleh sebut huruf ain dengan tepat, keluarkan dia jadi huruf ain tu keluar tepat, itu kita betul lah kita sebut makhraj huruf ain selama ni. Kita tutup hidung, kita sebut itu betul. Kalau kita tutup hidung, tak bunyi. Kalau dia bunyi macam tu, bermakna selama ni kita baca huruf ain, kita pakai hidung. Bila pakai hidung ni masalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia nak tekan, dia tekan hidung, bukan tekan di sini. Patutnya kita tekan di sini, dia tekan di hidung. Bila tekan di hidung, maka salah. Okey, huruf ain makhrajnya di tengah kerongkong sama dengan huruf ha. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin. Ni panjang dua harakat sebab ada alif kecil. Alamin. Okey, min di sini boleh panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Tapi sebab kita dah pilih bismillah tadi dengan 4 harakat, sunat kita pilih di sini jadi 4 harakat juga. Kita samakan mengikut bismillah. Kalau ikut bismillah tadi kan, kalau bismillah tu kita panjang bismillahirrahmanirrahim tu, ar-rahim tu kita panjang 4 harakat, maka di sini panjang 4 harakat. Kalau ar-rahim tu kita panjang 6 harakat, maka di sini pun kita panjang 6 harakat juga. Sama juga kalau di bismillahirrahmanirrahim tu dipanjang 2 harakat, di sini pun kita panjang 2 harakat. Tapi di sini kita pilih 4 harakat kan. Sebab bismillah tadi kita pilih 4 harakat. Sunat kita samakan. Dia tak salah kalau kita berbeza-beza panjang kan. Contohnya bismillahirrahmanirrahim kita nak panjang 4 harakat. Lepas tu alhamdulillahirabbil alamin dia nak panjang 6 harakat. Tak salah, cuma tak dapatlah pahala sunat. Dia sunatnya kalau kita samakan daripada bismillah hinggalah waladdallin. Baik, kita ulang balik ayat ni. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, seterusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Okay, Ar-Rahmanir-Rahim. Okey. Ar-Rahmanir-Rahim di sini kita baca dengan berbaris fathah ataupun berbaris atas. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ra ni masukkan ke dalam ra. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tebalkan juga huruf ra ni, kena tebalkan. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jangan kita baca dengan Ar-Rahman. Rah tu salah. Kena bacakan dengan ra. Ra ni bila berbaris atas jangan baca dengan ra. Dia bukan dengan a. Dia orang kata kalau vokal Melayu Rumi ni dia bukan dengan a, dengan o. Ar-ra. R-o ra. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman jaga huruf ha pedas. Manir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ni dulu. Ni dulu. Barulah masuk dengan ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Masukkan kan huruf ra. Ra ni tebalkan juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Haim di belakang. 4 harakat. Ini sama je macam bismillah tadi. Baik, itu ulang balik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang seterusnya pula Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey, Maliki Yaumiddin huruf ma. Huruf ma di sini. Ma di sini.
Dia bacaan dia macam ni, ma. Huruf nak sebut dia ma, bukan me, bukan mo. Ma. Senyum sikit. Ma. Dia baca macam tu. Maliki yaumiddin. Huruf kaf di sini ada angin sikit. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada angin sikit. Ada macam lepas angin sikit. Seterusnya yaumiddin. Huruf yau ni kita munculkan. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Jadi lin. Kan? Di sini lin lah. Maliki yaumiddin. Lembut je. Okey, maliki yaumiddin. Middin di sini masukkan mim ni terus masuk ke dalam huruf dal sebab ada tanda sabdu ataupun syaddah. Middin. Okey, middin di sini jangan kita orang kata apa, ada angin pula. Huruf dal bukan, dia tak ada angin lah. Dia tak termasuk dengan huruf hamas. Huruf dal tak masuk. Dia middin terus. Middin, jangan misdin tu salah. Dia kena middin. Kalau kita rumikan dia middin, middin macam tu. Dia jangan kita kita mengeluarkan angin sikit. Jangan. Dia bukan, huruf dal tak termasuk. Dia tak macam huruf kaf. Huruf kaf kita ada angin. Maliki yaumiddin. Dal tak ada. Baik. Din di belakang ni macam biasa kita dah boleh 4 harakat. Jadi di sini pun 4 harakat juga. Okey, baik, kita baca sikit. Maliki yaumiddin. Okey, baik. Tu dah. Seterusnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka. Di sini iyyaka ni. Tengok ada tanda sabdu kan. Okey. Iyyaka ni kita tekankan sikit. Dia tekankan sikit ni, orang kata apa? Di sini orang panggil nabrok ataupun kata apa, dia macam ada lengkungan sikit. Orang kata kalau macam ombak lah kita bacaan. Contohnya iyyaka ditekan bawah naik. Iyyaka macam tu. Dia kita tekan dulu. Iyyaka nak, tapi jangan terlampau kita tekan sangat. Terlampau tekankan sangat ni macam mana? Dia baca dengan iyyaka na'budu wa iyyaka. Macam tu. Dia tekan macam tu salah. Salah dari segi ketepatan huruf. Sebab huruf ya dia rokhawah. Rokhawah ni maksudnya longgar. Kita sebutan dia kita ni lepas. Maksudnya kita tak ada kena tekan sangat. Macam huruf syiddah kita kena tekan, macam kita stop tu, syiddah ni macam lekat terus. Tawassut kita di tengah-tengah antara lepas dengan longgarkan. Kalau rokhawah dilonggarkan terus, lepaskan. Macam ya ni rokhawah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu. Baik. Iyyaka. Ka di sini ada angin sikit. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Macam tu. Okey, iyyaka na'budu. Ain. Nun dengan ain. Ain di tengah kerongkong. Ain di tengah kerongkong. Jangan baca dengan hamzah. Hamzah di sini. Iyyaka na'budu. Na di sini. Dia kena na'ain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa budu di sini munculkan. Budu di sini munculkan sebab ada dhammah. Berbaris dhammah. Bila berbaris dhammah munculkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhammah tu bermaksud kumpul. Jadi apa yang kena kumpul? Mulut kita ni lah. Nak kumpul macam mana? Munculkan. Budu. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka, kita dah terah sama je macam tadi. Nasta'in.
Nasta'in. Huruf sin. Huruf sin ni kita tekanah tadi macam bismillah ni. Huruf sin ni huruf safir, iaitu desir. Desir ni kata apa? Okey, desir ni 3 huruf saja. Huruf sin, huruf sad, huruf zai. Tiga huruf ni kalau kita jumpa, kita kena ada desir sikit. Bunyi desir ni macam mana? Kita orang kata apa, bunyi kalau huruf sin ni bunyi macam gas nak habis. Sad pun sama juga. Huruf zai ni dia ada getaran macam orang kata bunyi elektrik kan. Macam tengok kartun je kan bunyi elektrik macam tu kan. Macam tu huruf zai. Okey, tiga huruf ni desir, itu huruf safir. Jadi macam di sini nasta'in. Desir macam mana? Rapatkan gigi. Nasta'in, nasta'in, nasta'in. Macam tu. Okey, nasta'in. Ain di sini. Ain ada di sini. Ain berbaris kasrah. Dia di sini senang aja. Nasta'in ni macam mana kita nak sebut ain? Ain, huruf ain. Macam itulah nak sebut ain ni. Ain. Memang ejaan huruf ain memang ejaan macam ni pun. Ain ya nun. Itu ejaan sebenar huruf ain. Kaf ha ya ain. Macam tu. Ain di sini lah ejaan yang sebenar. Okey. Nasta'in. Ain di sini kita panjang dia 4 harakat. Kita panjang dia 4 harakat. 4 harakat. Sebab kita nak samakan, nak selarikan. Baik, kita ulang balik bacaan ayat yang kelima ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, bagus. Seterusnya kita sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. Okey, ihdina ni hamzah wasal. Ni nak baca macam mana? Kita baca dengan baris kasrah. Macam mana kita nak tahu dia baca dengan kasrah ataupun fathah ataupun dhammah? Nak tahu kita tengok huruf yang ketiga. Ni 1, ni 2, ni 3. Ni ketiga. Jadi kita bawa dia pergi sini. Bila bawa pergi sini, jadilah ih. Dia berbeza pula macam dengan alham tadi. Alham bila baris fathah. Bila baris fathah tu nak baca hamzah wasal dia tu, kita tengok huruf depan dia. Kalau huruf depan dia tu lam, maka hamzah wasal dengan lam kan. Hamzah wasal dengan lam, maka hamzah wasal tu kita baca dengan fathah. Kita tengok, kita ulang balik yang alham tadi. Kita tengok balik alham ni. Ni alhamdu, hamzah wasal lam. Maka bila alif jadi alif lam je ni, jadi al lah. Okey. Baik. Seterusnya ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Nasirana. Na dulu. Na ni jangan kita tebalkan pula. Na ni jangan kita tebalkan. Na nipiskan. Na dulu. Ihdinas sirat. Ihdinas. Macam tu. Jangan baca dengan ihdinas. Nos salah. Dia no, sebab kita nak tebalkan huruf sad, tertebal juga huruf nun. Huruf nun tak tebal. Huruf nun ni istifal. Istifal nipis je. Jangan kita tebalkan. Baik. Ihdinas sirah. Ihdinas sirah. Sad tebalkan. Masukkan nun dengan ke dalam huruf sad. Sad ni kita tebalkan. Tebalkan macam mana? Bunyi dia si. Ihdinas sirah. Ihdinas sirah. Macam tu. Jangan kita bunyi macam ihdinas sirah. Jadi sin pula. Ataupun kita bunyi dengan ihdinas syirah. Tu huruf shin. Itu ramai juga orang baca dengan shin tu. Ihdinas syiratal mustaqim. Dia nak tebalkan huruf sad tertebal bunyi macam huruf shin. Bila tertebal macam ni, kalau dah tertukar huruf jadi huruf shin, itu kesalahan berat. Tak ada lagi qiraat bermula dengan huruf shin ni. Yang qiraat mutawatir ni lah, tak ada lagi dengan
apa ni, ihdinas syira, yang ada pun ihdinas dhira, ihdinas sira. Ihdinas syira tak ada. Okey, jadi jaga-jaga. Nak tebal, tebalkan dia. Si. Macam tu. Jangan bunyi ihdinas syira, shin. Shin salah. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Sira. Ra tebalkan. Ra tebalkan ni. Ra tebalkan. Ba berbaris fathah. Ra sambil tebal kita panjangkan dua harakat sebab ada alif kecil. Ihdinas siratal mustaqim. Tal pun tebalkan juga. Tebal dan masukkan terus ke dalam alif lam. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Mustaqim di sini. Mustaqim di sini. Sin. Macam nasta'in juga. Sini sofir. Mustaqim. Rapatkan gigi. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Huruf qaf. Huruf qaf. Tebalkan juga. Mustaqim. Mustaqim. Macam tu. Jangan bunyi macam huruf kaf pula. Dia setengah orang ni dia malah nak tebal, dia jadi macam huruf kaf. Ihdinas siratal mustaqim. Kim. K-I-M tu. Salah. Kalau ka guna kalau kita makhrajkan dia menjadi macam huruf kaf, salah. Dia kena mustaqim, pangkal lidah naik. Ihdinas siratal mustaqim. Rasa pangkal lidah tu berlaga dengan la langit. Baik. Mustaqim di sini pun hujung ni panjangnya 4 harakat. Sebab apa kita banyak 4 harakat? Kita ulang balik sebab pada bismillahirrahmanirrahim tu kita ambil 4 harakat, jadi kita nak selarikan dia atau kita nak samakan dia, jadilah 4 harakat juga. Ma'arid lil sukun. Last kali ni ma'arid lil sukun lah, bunyi ain, qim, din. Tu semua mad arid lil sukun. Ma'arid lil sukun ni boleh panjang 2, 4 atau 6 harakat, tapi kita pilih 4 harakat. Baik, kita ulang balik bacaan ni. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kita sambung. Okey, kita sambung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Kita tengok sikit. Siratal ladzi. Sad tebalkan. Macam ihdinas siratal tadi kan. Ni pun sad ni kena tebalkan. Sira. Jangan baca sira. Sira salah. Ataupun syira lagi lah salah. Sebab dia tertukar huruf terus. Tebalkan. Sira. Ra sad. Siratal ladzi. Ra tebalkan. Ta pun tebalkan. Sambil tebalkan kita masukkan terus ke dalam huruf lam yang bersyaddah atau bertasydid ni. Ni siratal ladzi. Ladzi. Masukkan terus siratal ladzi. Dzal ni makhraj huruf dzal dia di lidah. Lidah kita kena guna sikit untuk dzal ni. Nak sebut huruf dzal, hujung lidah keluar sedikit. Siratal ladzi. Keluarkan sedikit je. Jangan siratal ladzi. Itu payah pula. Kita keluarkan sedikit je hujung lidah saja. Siratal ladzina an'am. Macam tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta. An'amta di sini. Kita tengok satu-satu. Hamzah dengan nun. An di bawah ni. An di tengah kerongkong. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'am. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am.
Situ. Baik. Satu lagi huruf siratal ladzina an'am, jangan dia bunyi na. Siratal ladzina an'am, an'am. Ya ana tu salah. Dia kena siratal ladzina an'am, an'am. Maksudnya ain tu terus masuk dengan ain. Dia tak boleh juga kita baca stop terus. Siratal ladzina an'amta. Itu salah. Salah dari segi ketepatan huruf kita sebut. Sebab huruf nun ni dia tawassut antara syiddah dan rakhawah, antara kita perketatkan dan kita longgarkan. Dia tengah-tengah. An'amta, huruf tawassut dan umar. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alaihim di sini lin lembutkan. Siratal ladzina an'amta alaihim, lembutkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdu, huruf ghain. Ghairil maghdu, huruf ghain. Huruf ghain ni macam mana nak sebut huruf ghain? Jangan kita sama dengan kha. Khairil maghdu, itu kha salah. Ghain ni dia mesti ada macam getaran sikit. Rasa orang kata apa ni, kita getak sikit di orang kata di kerongkong ni, rasa ada getaran sikit. Kalau orang kata kalau macam kita ni, tabiat kita kalau kita komak ni macam tu. Macam orang kata apa, nak berkomak itu, buhai komak-komak itu. Itulah macam huruf apa ni, nak itulah makhraj huruf ghain. Okey. Ghairil maghdu, lin di sini lembut kan. Ghairil maghdu, mim masukkan dengan ghain. Maghdu, jangan maghdu, mo. Setengah orang dia baca mo. Sebab apa mo? Sebab dia nak tebalkan ghain, dia jadi mo pula. Ada ma dulu. Ghairil maghdu, ghairil maghdu, macam tu. Macam mana kita nak sebut maghrib? Maghrib macam tu, maghdu pun macam tu. Ghairil maghdu. Cuma jangan kita qalqalahkan huruf ghain ni. Qalqalah huruf ghain ni macam mana? Ghairil maghdu, tu dia jadi qalqalah pula. Jangan. Dia rakhawah, cuma dia bukan qalqalah. Ghairil maghdubi alaihim, huruf dad tebalkan. Dad itbaq. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alaihim sama lin, ni lin lembutkan bacaan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladdallin di sini, la di sini pendekkan. Sebab apa pendek? Tengok. Alif bertemu dengan hamzah wasal. Bila alif bertemu dengan hamzah wasal macam ni, maka alif di sini tak berguna. Jadi bila kita tak gunakan alif di sini, jadi tak panjang lah. Dia jadi lam biasa saja. Jadi waladdal, masukkan terus. Jangan kita jangan kita panjangkan dulu. Bila panjangkan dulu tu salah. Kena waladdallin, waladdallin. Macam tu. Baik. Masukkan terus waladdallin. Ini kita ada istitalah. Jadi kita kena memanjangkan sikit. Sebab nak sebut huruf dha ni, sifat huruf dha ni istitalah, kena memanjangkan sikit. Dia waladdallin, macam tu. Huruf dha, waladdallin. Dha di sini panjang dia 6 harakat. Ma' lazim kalimi musaqqal. Nak kena mak lazim kalimah mustaqal macam mana? Kita tengok tanda ni bertemu dengan sabdu. Bila bertemu dengan sabdu macam ni, maka jadilah mak lazim kalimi mustaqal. Kalau jumpa macam ni dalam Quran, tanda mat macam ni bertemu dengan tanda sabdu, maka jadi mak lazim kalimah mustaqal.
Dan cara bacaan mad lazim kalimi muzakkar macam mana? Cara bacaan dia, panjang dia 6 harakat, wajib 6 harakat. Tu mad lazim kalimi muzakkar. Macam okey. Tunggu ada yang tak faham. Itu yang kita kata. Okey, di sini kita akan ajak juga mad lazim macam mana, apa benda mad lazim kalimi muzakkar. Ni ada mad lazim kalimi, ada mad lazim harfi. Mad lazim harfi ni contohnya macam di awal-awal surah. Contoh macam Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Itu Alif, Lam, Mim. Tengok. Macam mana kita nak bacaan tu, kita ajak nanti insya-Allah kalau datang di sini. Okey, baik. Dallin. Okey. Kita panjangkan dulu waladdallin. Di sini pun kita ada macam nabra ataupun kita ada lengkungan sikit, macam masukkan dulu. Kita panjangkan dulu waladdallin. Macam tu. Macam kita orang kata apa, bawa kereta kereta straight jalan highway. Patut ada depan tu ada lopak. Kita tak perasan, kita masuk ke tayar masuk dalam lopak. Itu. Macam tu juga. Kita nak baca waladdallin. Contoh ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Macam tu. Dia masuk lompat lepas tu naik balik. Macam tu. Waladdallin. Macam tu. Baik. Dallin masuk dua panjang harakat dulu, barulah kita masuk dengan lam. Lin di akhir sekali ni. Kita ambil 4 harakat sebab kita nak samakan daripada bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin. Baik. Okey. Alhamdulillah. Habis juga. Sampai ayat ke-7. InsyaAllah kalau ada persoalan boleh tanya terus dekat komen. InsyaAllah kalau kalau saya perasan saya akan jawab terus. Kalau saya tak perasan, mungkin saya akan jawab secara komen ataupun DM terus. Baik. Okay, kita ulang balik bacaan surah Al-Fatihah daripada bismillah ayat pertama. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik. Okey, cukup setakat ini sahaja pengajian kita pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang kita akan buat juga live macam ni. Mungkin kita tak pakai dah surah Al-Fatihah, kita ambil surah-surah lazim yang lain InsyaAllah. Yang mana berkesempatan boleh join nanti InsyaAllah. Okey, boleh tolong kongsikan balik live ni biar ramai orang boleh tahu pengajian cara baca Al-Fatihah ni dan pengajian kita pada petang ni, biar kawan-kawan kita yang lain yang tak berkesempatan untuk join, mungkin sebab kerja ke ataupun ada urusan lain, boleh dia tengok pada waktu lain. Contoh dia kerja waktu pagi, boleh tengok pada waktu malam ke. Kalau dia kerja shift malam, boleh tengok pada waktu pagi atau waktu petang. Baik. InsyaAllah. Okay, sebelum saya akhiri
pengajian kita pada hari ini. Saya ingin iklankan sekali lagi tentang pengajian tajwid Al-Quran percuma di Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia YPM yang bertempat di Lettown Bukit Merah. Kalau search di map atau Waze tu, search YPM Bukit Merah ataupun search YPM lah, terus dapat ke sini terus. Dia akan bagi terus search, memang akan dapat terus. Di sini sekali dengan direction, just tekan direction tu, dia akan bawa kita sampai ke sini terus, akan sampai ke bangunan ni terus. Dia bukan bawa ke Lettown ke atau Bukit Merah je ke. Kalau daripada KL ke atau daripada mana-mana ke, kalau naik kereta tu, exit ke Bukit Merah, lepas tu nak naik ke Lettown pun boleh, ataupun nak ke Semanggul pun boleh. Jalan dia boleh dua jalan. Kalau naik ke Lettown boleh naik bukit tu, dia di hujung sekali sebelum nak ke orang kata apa, jalan belakang ke RNA Semanggul. Okey. Baik. Kalau nak tahu lebih lanjut, boleh layari di website ypm.asia ataupun daftar terus di website ypm.asia. Ataupun nak tahu lebih lanjut lagi, nak tahu macam mana pengajian dan macam mana, boleh call terus di talian, kita kata balik sekejap di talian 0589000112 ataupun 0589000172, insya-Allah. Kita akan bagi tahu macam mana pengajian di sini. Jangan risau, di sini pun kita sediakan tempat penginapan. Di sini kita akan sediakan tempat penginapan untuk orang yang datang daripada jauh, nak ulang-alik jauh, contohnya macam daripada KL ke, ataupun daripada Kelantan ke, ataupun daripada Kedah ke, ataupun daripada Perlis ke, yang nak datang di sini jauh nak ulang-alik, dia boleh tinggal di sini, duduk semalaman. Baik, pengajian kita 2 hari je. Pengajian kita 2 hari, boleh pilih hari apa-apa pun. Nak mengaji hari Isnin boleh, nak mengaji hari Selasa pun boleh, nak mengaji hari Rabu pun boleh. Sampailah hari Ahad, kita buka setiap hari. Yang nak datang ngaji hari 7 hari ni, datanglah pada waktu bila pun. Dan pengajian kita limitkan 2 hari. Dalam 2 hari ni kita akan bagi macam-macam dari dari segi makhraj hurufnya, macam mana nak sebut huruf ni, macam mana nak keluarkan huruf ni. Lepas tu dengan kita cerita pula tentang sifat huruf, macam mana nak bunyi angin, macam huruf tadi yang Malikiyah, macam mana kita nak bunyi kaf tu, bunyi angin dia. InsyaAllah kita akan terangkan. Dan terakhir kali kita akan terangkan hukum tajwid. Macam mana kita nak baca ni, panjang dah berapa harakat, macam ni kena dengung ke tak. Lepas tu lagi orang kata apa, macam ni nak kena baca dia macam mana. Contoh macam lazim harfi tadi kan, kaf, haya, ain, sad tu. Selama ni kami nak baca dengan bunyi dengan fathah je, tak tahu pula kena bunyi huruf ni tu. InsyaAllah kita akan terang sebaik mungkin. Kita akan terang, kita akan bagi yang mana makhraj huruf, ataupun di sini dia payah sangat nak sebut huruf-huruf yang macam kha, ra dengan qa. Kita ajar sampailah dia tu balik tu boleh sebut dah huruf tu. InsyaAllah kita train sebaik mungkin. Baik. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah di masa akan datang kita jumpa lagi. Saya tundakan pengajian kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul ar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu anna Muhammad asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.